Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat ke Forum Perdana Majlis Ilmu 2024. Forum mengupas dengan lebih terperinci tajuk kestabilan sosioekonomi dan impaknya terhadap kesihatan mental dari perspektif Islam dan sains. Dianjurkan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-78, Forum Perdana Majlis Ilmu berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penasihat bersama, Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2024 dan pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Pandu Majlis Ilmu 2024. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dalam sembah alu-aluan menjelaskan kepentingan menjaga kesihatan mental dan mengenal pasti gejala awal penyakit mental. Sekiranya ketidakstabilan sosioekonomi seperti tekanan kewangan, pengangguran dan kemiskinan berlaku, ia berpotensi besar untuk memburukkan lagi kesihatan mental seseorang individu tersebut. Perkara ini jika dibiarkan boleh membawa kepada kecelaruan mental seperti kerasahan, kemurungan dan tekanan yang lebih serius. Ketidakstabilan sosioekonomi boleh membawa kepada pelbagai masalah termasuk merencatkan pembangunan negara. Profesor Madya Dr. Muhammad Syahril bin Ahmad Razimi, Dekan Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan Kupu SB, menyentuhnya semasa forum perdana yang dipengerusikan oleh Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk, Penolong Rais Kupu SB. Bila kita bercakap tentang ketidakstabilan itu, maka dia akan memberi kesan kepada kita ni, kebolehdayaan kita ni mengabsorb kepada tekanan-tekanan kewangan yang kita hadapi sehari ke sehari. Juga kita mempunyai kebolehupayaan untuk mengakses kepada segala penjagaan kesihatan yang melibatkan terapi dan juga ubat-ubatan. Pengiran Dr. Hajah Fariza Suryani binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Ketua Jabatan Psikiatri pula menjelaskan peranan kerajaan dan rakyat dalam menjaga kesihatan mental. Seterusnya, pendidikan dan kesedaran mengenai dengan kepentingan menjaga kedua-duanya, kesihatan fizikal dan kesihatan mental, serta penggunaan kekuatan dan kedayatahanan diri untuk menghadapi sebarang cabaran dan krisis adalah satu cara untuk mencegah masalah dan penyakit kecelaruan mental daripada berlaku. Islam membimbing golongan belia memiliki daya tahan emosi, dijelaskan oleh Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2, Kementerian Hal Ehwal Agama. Bila kita ni banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkatkan kualiti zikir kita ni dengan mengingat Allah bukan sekadar pada lafaz, dan ditingkatkan pula kepada peringkat di mana kita ni merenung, menghayati, mentadabbur isi kandungan yang kita baca itu, sehingga bergerak pula proses kognitif kita, maka itulah yang paling utamanya. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Forum Perdana Majlis Ilmu menekankan pendekatan Whole of Nation yang menggabungkan intervensi perubatan dan rawatan kerohanian dalam memastikan penduduk di negara ini mempunyai kesihatan mental yang sihat. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyertai kejohanan tenis bergu campuran 2024. Kejohanan berlangsung malam tadi di gelanggang tenis Club Peak. Berangkat sama anak anda Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Haji Muhammad Azmi bin Haji Ghazali, pengurusan Peak Performance Sendirian Berhad. Pada kejohanan tersebut, pasukan Yang Teramat Mulia Bouncing Pin menentang pasukan Racket Scientist. Dianjurkan buat julung kalinya oleh Club Peak, kejohanan dimenangi oleh pasukan Racket Scientist. Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis sempena sambutan Hari Guru ke-34 ini dihadiri oleh 500 orang terdiri daripada para pegawai kanan dan pegawai serta guru-guru dari institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diisi dengan ceramah khas bertajuk Indahnya Akhlak Rasulullah alaihi wasallam. Turut mengadakan majlis yang sama Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis diisi dengan ceramah bertemakan memelihara akal berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis seumpamanya juga diadakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dikendalikan Jabatan Museum-Museum, majlis diserikan dengan ceramah khas Cinta Rasulullah Tiada Penghujungnya. Ketika mereka bertanya kepadamu mengenai dengan juga mengadakan majlis serupa Syarikat Kerjasama Kaki Tangan Jabatan Kerja Raya Brunei Samakaya dengan Tanggungan Berhad DTB atau Koperasi Samakaya. Majlis diserikan dengan bacaan selawat tafrijiyah beramai-ramai.
Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan Majlis Kemuncak sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam ke-34 akan diadakan pada hari Khamis 3 Oktober 2024 di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dalam hubungan itu, cuti khas sempena Hari Guru ke-34 diberikan kepada sekolah-sekolah di negara Brunei Darussalam termasuk institusi-institusi pengajian tinggi di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama pada hari Isnin 23 September 2024. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang pada lazimnya akan berterusan sehingga bulan September. Pada pukul 8 pagi kemarin, ribut tropika Solik telah diperhatikan di kawasan laut di sebelah timur negara Vietnam sekitar 1,600 km jauh dari negara Brunei Darussalam dan diramal bergerak ke arah barat serta dijangka menjadi reda. Ribut tropika Solik dijangka secara tidak langsung mempengaruhi keadaan cuaca negara. Keadaan sedikit berangin dengan hujan atau hujan berpetir beserta angin kencang berpotensi berlaku dalam beberapa hari akan datang. Kelajuan angin dijangka meningkat sehingga 60 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya berombak di paras sederhana ke berkelora dengan ketinggian ombak antara 1 hingga 2 meter. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam FEKIM Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menerima anugerah Global Islamic Finance Award GIFA, anugerah kepimpinan pasaran pendidikan dalam perbankan dan kewangan Islam buat kali kelima. Menerima anugerah bagi pihak Yunisa, Dr. Awang Haji Arman bin Asmat, Pemangku Timbalan Rektor Dasar dan Korporat dan Dr. Awang Muhammad Zaki Haji Zaini, Dekan FEKIM. Anugerah GIFA adalah salah satu anugerah berprestij yang diiktiraf di peringkat serantau dan antarabangsa yang menghargai institusi kewangan Islam termasuk institusi pengajian tinggi yang menawarkan program berkualiti tinggi dan inovatif dalam bidang ekonomi dan kewangan Islam. Pada tahun ini, acara GIFA kali ke-14 diadakan di Maldives. Konvensyen Pemimpin Muda Brunei BYLC kelima berakhir kemarin setelah 3 hari perbincangan berkesan dan bengkel kolaboratif. Majlis penutupan berlangsung di Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Hadir Dayang Nur Edzalina binti Haji Idris, Pemangku Pengarah Pejabat Wawasan Brunei Jabatan Perdana Menteri. Konvensyen telah menghimpunkan lebih 150 pemimpin belia dan profesional berumur 15 hingga 45 tahun bagi meneroka cara inovatif menyumbang kepada Wawasan Brunei 2035. Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menganjurkan majlis solat sunat hajat membaca surah Yasin dan ceramah motivasi. Majlis bertujuan memberi sokongan kepada 176 pelajar tahun 6 yang akan menduduki penilaian sekolah rendah PSR. Ceramah motivasi dihasrat dapat memberi sokongan dan kesedaran kepada pelajar betapa pentingnya PSR untuk masa depan agar mereka terus gigih berusaha mendapatkan kecemerlangan. Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui bahagian hasil baru-baru ini mengadakan sesi pemberigaan cukai pendapatan korporat. Sesi bertujuan meningkatkan kefahaman kepada syarikat mengenai pentadbiran cukai di negara ini serta membantu syarikat meningkatkan kesedaran terhadap pematuhan cukai pendapatan korporat. Diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, sesi antaranya menjelaskan secara menyeluruh tentang cukai pendapatan korporat termasuk asas penilaian, pematuhan cukai, perkiraan cukai dan pemfailan cukai selaras dengan Akta Cukai Pendapatan Penggal 35.
Kesedaran mengenai pengambilan gula yang sihat dan kesan buruknya terhadap kesihatan dalam kalangan remaja dikongsikan semasa juraiwara kesedaran kesihatan. Acara berlangsung di Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan, Kampung Serusup. Juraiwara dianjurkan di bawah projek Community Special Study Module 3 Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah Universiti Brunei Darussalam. Juga dikongsikan cara mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit seperti obesiti dan kencing manis. Dengan inisiatif kami ini, pelajar ataupun remaja bukan saya dapat tingkatkan kefahaman mereka tentang kepentingan pengambilan gula yang sihat itu, tapi juga untuk mereka lebih peka dalam pemilihan pemakanan mereka dan supaya mereka gayakan hidup sihat. 35 ahli pengakap Kelana dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa menyertai perkhemahan asas sehari kali ke-6. Ia bertujuan meningkatkan jati diri dalam kalangan ahlinya. Buat julung kalinya, perkhemahan turut disertai 32 orang ahli pemimpin muda dari pasukan Pandu Puteri Unisa sebagai perkongsian latihan kemahiran dan kepimpinan belia. Sebelum mengikuti perkhemahan tersebut, para peserta telah menjalani sesi latihan kepimpinan dan kemahiran mingguan yang telah dijalankan selama 6 minggu. International Day of Peace, a culture of Seorang individu dan 3 bengkel membaiki kenderaan dikenakan kompaun kerana melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021 Penggal 30. Kesalahan didapati semasa operasi bersih bahagian pengawalan dan penguatkuasaan bandar Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan di kawasan Menglait Gadong baru-baru ini. Sun Taili Workshop dikenakan denda RM1,000, Sing Hiap Hin Motor Company dan Europart Automotive Berhad Sendirian Berhad masing-masing dikenakan kompaun RM2,000 manakala Jonal Pons Lozada didenda RM300. Bengkel-bengkel tersebut didapati membuang sisa minyak kenderaan terpakai yang mengalir ke jalan awam dan longkang. Selain itu, sampah perniagaan seperti bekas alat ganti kenderaan telah dibuang di tanah lapang dan terdapat kenderaan rosak yang dibiarkan di atas tanah kerajaan serta jalan awam. Separuh jalan di kawasan lampu isyarat Jalan Residensi, Jalan MacArthur dan Jalan Sungai Kianggeh akan ditutup sementara bermula hari ini hingga 30 September 2024. Penutupan sementara itu adalah bagi pelaksanaan kerja-kerja pemasangan loop sensor dan penarikan kabel baharu. Penutupan sementara bermula pukul 9 pagi hingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca.